Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral isu berkaitan tentang Puteri Sari dengan Siti Jamu Mall Yang mana isu ni sangat viral, yang mana ia adalah isu penipuan. Ia adalah isu pembohongan publik, pembohongan kepada orang awam, dilakukan secara sengaja dengan tersusun, dan akhirnya menyebabkan orang tertipu dan ditipu dengan konten mereka, iaitu konten duit palsu. Kalau siapa yang tak pernah tahu cerita ni, saya sebutkan sedikit macam mana keadaan dia. Siti Jamu Mall ni pernah jadi isu, dia berkempen untuk gift ataupun sebagainya. Dia nak bagi duit, dan duit itu memang duit palsu, duit print. Jadi dia nak gunakan konten berkenaan untuk nak melakukan satu produk yang dia tengah kempen sekarang ni. Jadi dia bersama dengan Puteri Sari, TikTokers yang kerjanya berjoget-joget lah. Tapi tak tahu itu TikTokers tu kerja dia, suka hati dia lah kan. Tapi dia bekerjasama dengan TikTokers ni untuk buat satu konten. Yang konten tu yang kita tengok dekat media sosial, awak tulis saja duit palsu Puteri Sari ke apa ke, dia akan keluar konten berkenaan, konten sampah. Puteri Sari ni datang ke tempat Siti Jamu Mall ni dan dia serang. Dia kata bagi duit RM10,000, tetapi duit itu adalah duit palsu. Dia baling kepada dia bagi kepada Siti, dan Siti baling duit tu semualah. Kiranya jadi hangat lah. Kononnya Siti buat kerja tu lagi. Ada orang berfikir benda tu memang betul-betul terjadi, dan sebahagian kata ini adalah marketing. Mungkin mereka tengok gaya tu pun macam mana cameraman boleh ikut sekali dan sebagainya. Macam mana duit yang banyak tiba-tiba dibawa pada waktu itu juga. Macam-macam lagi lah kenapa produk yang nak dikempen oleh si Siti tu disebutkan secara jelas di dalam video berkenaan. Macam-macam lah. Orang kita kan memang pandai nak buat spekulasi-spekulasi. Kemudian akhirnya benda ni adalah satu penipuan yang berterusan. Apabila si Puteri Sari ni, dia pergi upload dekat YouTube atau Facebook atau Instagram dia, saya tak ingat, yang dia tunjukkan gambar untuk TikTok kot, gambar yang menunjukkan bahawa duit tu duit palsu. Kemudian mereka berterusan tidak mengaku. Cuma baru-baru ni mereka mengaku bahawa itu adalah konten, dan dibuat lagi satu video. Yang video tu menunjukkan selepas daripada recording isu video viral tu, dia orang sama-sama kutip duit tu balik. Dan itulah yang berlaku. Kemudian ada si pencerita, seorang YouTubers, seorang TikTokers, dia buat report polis berkaitan tentang hal berkenaan setelah kita tahu bahawa itu memang adalah konten palsu. Cuma yang saya nak sebut dekat sini ialah, kita ni satu masyarakat yang asyik kena tipu. Sebab apa kita asyik kena tipu? Sebab kita selalu percaya kepada satu perkara yang tak patut kita percaya. Benda yang tak perlu kita percaya, kita rasa diri kena percaya sungguh. Orang yang pernah menipu kita terus menipu kita sekali lagi. Demikian juga kita ni, apa saja yang kita dengar, kita sebarkan saja. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, kita anggap itu betul. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadhban ayuhadditha bikulli ma sami'." Cukup seseorang itu dianggap sebagai pendusta, dianggap sebagai pembohong apabila dia ni jenis bagi tahu semua benda yang dia dengar. Kita share semua benda yang dibuat oleh pembohong-pembohong. Kita sebarkan apa yang benda yang tak betul yang mereka sampaikan. Sehingga akhirnya orang kita tak dapat nak membezakan yang benar dan tak dapat membezakan yang buruk. Semuanya dimasukkan di dalam satu bakul, diambil kesemuanya. Lalu akhir bila berlaku hal-hal seperti ini, ada sebahagian orang yang mengetahui bahawa itu adalah satu penipuan, dan sebahagian orang tidak mengetahui bahawa ia penipuan, lalu mereka itu terus tertipu. Masyarakat yang ditipu adalah masyarakat yang Nabi SAW cuba untuk ubah. Masyarakat yang sentiasa mengikuti jalan-jalan yang tersalah. Datang agama
untuk mengubahnya dengan perkataan akhlak, dengan perkataan adab, dengan perkataan-perkataan yang nampak cantik di mata, tetapi agama memberikan takrifan yang lebih baik. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, ataupun satu hadis yang lain dalam lafaz yang lain, bu'ithtu li utammima husnul khuluq. Aku dibangkitkan dengan tujuan untuk nak pergi bagi tahu dekat hampa the best akhlak yang ada atas muka bumi. Nak ambil akhlak, nak ambil satu perbuatan yang bagus, kena rujuk kepada Nabi. Nak ambil satu ajaran, nak ambil satu sunnah, balik kepada Nabi SAW. Kita diajar untuk balik kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sehingga para ulama kita bersepakat dengan satu kaedah. Al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik, yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Bukan yang kita anggap baik, bukan apa yang kita anggap buruk. Oleh sebab itu, ambillah pengajaran daripada kisah-kisah seperti ini. Penipuan berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Bahkan ia dibuat secara terang-terangan di dalam masyarakat kita. Kita tolak tepi isu tindakan pihak polis, tindakan pihak berkuasa, kerana mereka pasti akan menjalankan kerja mereka berkaitan tentang hal itu. Tetapi apakah tindakan kita? Tidak cukupkah lagi kempen-kempen untuk kita memeriksa sesuatu berita sebelum kita menyebarkannya? Kalau kita rasa kita tak pasti, kita semak dulu. Kalau kita rasa benda ni tak memberi manfaat kepada orang, kita jangan sebarkan. Dengan perlakuan seperti ini menyebabkan orang-orang yang berniaga akan jadi lebih jujur di dalam perniagaan. Orang-orang yang buat bad marketing akan memastikan bad marketing mereka itu tidak dilakukan lagi. Lalu mereka melakukan marketing ataupun pemasaran-pemasaran yang lebih patuh syariah. Itulah masyarakat yang kita nak pergi. Kita tak mahu orang-orang bawah, orang-orang awam biasa dengan penipuan. Saya sendiri pun berkempen supaya mak dan ayah tidak biasakan diri dengan penipuan. Menipu anak-anak, bahkan mengajar anak-anak menipu pada perkara-perkara simple. Datang sekolah lewat cakap jam padahal tak jam pun. Berikan alasan-alasan yang memang tidak wujud pun. Kita berkempen supaya masyarakat sebawah-bawahnya mereka yang berada di mana-mana tempat sekalipun, mereka tidak biasakan diri dengan penipuan. Kalau ia telah menjadi biasa, ia akan merosakkan masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat akan ditipu oleh ramai orang. Hari ini kita telah ditipu oleh ramai orang dan telah terbukti bahawa kita telah ditipu oleh mereka. Kita ditipu oleh ustaz-ustaz yang bertopengkan agama, padahal mereka itu tidak memegang panji agama yang benar. Kita ditipu dengan tok-tok bomoh. Kita ditipu dengan uskun, ustaz dukun. Kita ditipu dengan ramai orang. Hari ini kita ditipu lagi dengan marketer-marketer yang jelas yang kita nampak, tapi yang kita tak nampak lagi banyak. Sebab tu sahabat-sahabat, kita ada satu buku yang cukup bagus untuk kita baca, untuk kita hadam, iaitu buku Talbis Iblis. Saya selalu sebut tentang buku Talbis Iblis, perangkap iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Buku yang cukup bagus kerana ia menjelaskan tentang tipu daya, pembohongan, pendustaan yang dibuat oleh iblis yang boleh jadi kita termasuk di dalam perangkapnya. Anda beli buku ni, dapatkan buku ni, saya letakkan link dekat description di bawah dan juga dekat pin komen. Wallahu ta'ala alam. Moga ada sedikit manfaat daripada video hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.